Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam siri yang kelima. Rihlah Ibnu Battutah waktu COVID-19. Jadi pada waktu yang lepas saya telah ceritakan bagaimana Ibnu Battutah terpaksa mengambil jalan utara iaitu Syam untuk menuju ke Madinah dan Mekah. Jadi pada kali ini kita akan bercerita tentang Syam yang merupakan gabungan antara empat buah negara pada zaman moden sekarang ini, iaitu Palestin, Lebanon, Syria dan Jordan. Jadi pada waktu itu Syam itu sangatlah luas buminya itu, dan merupakan bumi yang mempunyai anbiya dan rasul yang paling ramai lah dan merupakan tempat yang begitu berkat dan bersejarah. Jadi kita tengok dulu bagaimana perjalanan Ibnu Battutah pada tahun 1326 Hijrah itu untuk mengerjakan ibadah haji yang pertama. Dan beliau rekodkan tentang perhentian-perhentian yang perlu dilalui, yang bermula dengan sebuah perhentian bernama Qatiyah. Qatiyah ini ialah perhentian yang berada sepanjang perjalanan untuk masuk ke Syria lah. Dan mereka yang melalui perhentian ini, mereka mempunyai kemudahan untuk membeli makanan dan barang-barang yang ada di kedai-kedai. Kalau kita agaknya shopping kompleks ataupun kompleks pejabat begitu. Dan diadakan pemeriksaan custom dan imigresen jugalah untuk mereka yang akan masuk ke sempadan itu. Jadi para pengunjung yang ingin merentasi daerah Mesir, Syria ini haruslah menunjukkan surat yang bercop daripada amir ataupun gubernur di tempat masing-masing. Dan sekiranya surat ini tidak ada, maka mereka tidak dibenarkan untuk cross. Dan mereka yang melanggar peraturan ini akan diburu dan ditangkap oleh satu golongan Arab Badui yang menjamin kawasan itu, di mana jaminan mereka itu terdiri daripada menyapu tapak-tapak pasir pada selepas waktu puncak, dan kemudian tapak kaki ataupun tapak perjalanan yang ada yang timbul ataupun dijumpai pada waktu selepas tempat itu ditutup akan dicari siapa dan akan diburu. Dan biasanya mereka yang diburu ni tidak pernah terlepas lah. Jadi sampai begitu sekali security check up di kawasan itu pada 700 tahun lepas. Selepas melepasi Qatiyah ini, Ibnu Battutah berjaya melepasi tanpa apa-apa masalah kerana beliau baik dengan amir dan ketua yang terlibat di pemeriksaan tersebut. Bahkan mereka yang bersama dengan beliau pun dilepaskan tanpa ada kesukaran. Ini kelebihan Ibnu Battutah dalam banyak tempat yang beliau pergi. Beliau pandai mengambil hati pegawai-pegawai, amir-amir, gubernur-gubernur, malah sultan-sultan yang berada di tempat yang beliau lawati itu. Bandar seterusnya ialah Bandar Gazzah. Bandar Gazzah ini beliau lalui dan kemudian terus menuju ke kota Al-Khalil. Al-Khalil Nabi Ibrahim alaihi salam. Dan di sini terdapat makam Nabi Ibrahim, Nabi Ishaq, Nabi Yaqub serta isteri-isteri mereka alaihi wassalatu wassalam. Juga makam Nabi Yusuf, Nabi Lut dan makam cucu cicit baginda Rasulullah SAW, iaitu Fatimah binti Al-Husain bin Ali radhiyallahu anhu. Seterusnya perjalanan Ibnu Battutah diteruskan ke kota Al-Quds, Jerusalem, di mana di situ terdapat makam Nabi Yunus, dan beliau melawat Baitul Laham, tempat Nabi Isa dilahirkan. Dan kemudian melawat Masjidil Aqsa dan masyhad-masyhad yang termasyhur di dalam sejarah Islam itu. Antaranya ialah bangunan tempat Nabi Isa naik ke langit, kemudian makam Siti Maryam, Kubu Asqalan, tempat kepala Saidina Al-Husain diletakkan sebelum dibawa ke Kahirah, dan kemudian Masjid Umar, Telaga Nabi Ibrahim serta Wadi Naml. Wadi Naml ini telah disebutkan dalam Al-Quran dalam surah An-Naml. Urkhulu fi masakinikum la yatimannakum Sulaiman wa junudi.
Inilah tempat dia, Wadi An-Naml, itu lembah semut. Di mana Nabi Sulaiman itu dia memahami bahasa semut, dan kemudian semut itu ketuanya cepat-cepat memberi arahan kepada anak-anak buahnya supaya cepat melarikan diri dan menyelamatkan diri masing-masing, pergi ke tempat yang tidak akan dihentam ataupun dipijak oleh tentera-tentera Nabi Sulaiman. Dan dalam cerita itu panjang juga, Nabi Sulaiman tersenyum dan mengarahkan supaya tenteranya beri laluan kepada semut-semut itu dan tidak mencederakan mereka lah. Okey, seterusnya beberapa kota lain yang dilalui oleh Ibn Battutah ialah Aleppo ataupun Halab. Kenapa dinamakan Halab? Kerana bandar Aleppo ini Nabi Ibrahim alaihissalam pernah tinggal dan pernah beribadat di dalamnya. Jadi di kota ini Nabi Ibrahim Al-Khalil suka untuk memberi minum susu-susu kepada para fakir, miskin dan juga pengembara yang singgah. Jadi sejak daripada itulah maka tempat itu dinamakan Halab, susu maksud dia. Dan di situ juga terdapat kisah seorang zuhud yang bernama Adham, yang akhirnya merupakan ayah kepada Ibrahim bin Adham yang zuhud dan wara' itu. Pada hari Khamis 9 Ramadan 726 Hijrah itu, Ibn Battutah telah sampai di Damsyik, dan beliau menceritakan tentang Masjid Jami' Bani Umayyah yang begitu hebat, di mana tapak Masjid Jami' ini telah 3,000-4,000 tahun menjadi tempat ataupun tapak ibadat kepada mereka yang berada di situ. Bermula dengan kaum Aram, dan selepas kaum Aram itu kaum yang sebelum orang-orang Kristian, dan kemudian apabila orang Kristian menduduki tempat itu maka mereka jadikan gereja, dan apabila orang Islam di bawah pimpinan Khalid Al-Walid dan Amr bin Al-As menakluki Damsyik dan memasuki gereja orang Kristian itu, maka sebahagian timur gereja ini telah dijadikan masjid. Tetapi pada tahun 702 Hijrah, iaitu lebih kurang 60 tahun selepas Khalid Al-Walid memasuki bumi Damsyik itu, bahagian gereja dan masjid ini telah dibina ataupun direnovate, dijadikan masjid sepenuhnya lah. Dan diceritakan juga bagaimana Khalifah Al-Walid ibnu Abdul Malik Marwan itu telah menggunakan kekerasan untuk mendapatkan kuasa bagi menukar gereja itu kepada masjid. Dan diceritakan oleh Ibnu Battutah dengan detail, dengan terperinci bagaimana di dalam masjid itu, ciri-ciri masjid itu, di mana di dalamnya terdapat cebisan-cebisan emas yang dipanggil fusai fisak. Dan ukuran luas, ukuran lebarnya disebutkan 300 hasta luas, panjang, dan lebarnya ialah 200 hasta, yang lebih kurangnya ialah 150 meter dan 100 meter masing-masing. Kemudian terdapat 54 batang tiang, 8 tiang topang marmar. Kemudian disebutkan bahawa masjid ini sentiasa makmur dengan bacaan Al-Quran, dengan ibadah-ibadah khusus, dan tidak sunyi daripada zikir-zikir, munajat-munajat. Dan terdapat kubah-kubah maksurah yang pernah menjadi tempat Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengimamkan sembahyang di situ. Dan juga di tepi maksurah itu terdapat peti besar yang mengandungi mushaf Al-Quran Al-Karim yang telah dikirim oleh Saidina Uthman Ibn Affan ke Syam. Dan ramai para jemaah masjid mengambil berkat daripada mushaf ini. Mereka mencium dan berdoa meminta berkat selepas sembahyang. Di sini juga terletak makam Nabi Zakaria, itu di tengah-tengah masjid, dan diceritakan oleh Ibn Battutah dengan detail tentang 4 pintu yang saya tak akan sebut di sini dengan jelas lah, dengan terperinci lah. Cuma cukup untuk disebut di sini ialah terdapat halaqah-halaqah pengajian Al-Quran, hadis dan sebagainya. Dan bumi Damsyik ini, bumi Suriah ini sangat
berkat dengan ilmu-ilmu, dengan imam-imamnya, dengan ulama-ulamanya, dengan amir-amirnya yang hebat, yang baik-baik. Dan Ibn Battutah juga pernah mendapat ijazah dalam pembacaan kitab Sahih Al-Bukhari, juga di masjid, juga di Damsyik itulah. Diceritakan oleh beliau dan disebutkan sanad serta silsilahnya dengan jelas. Suka saya nak menyebutkan dua perkara tentang Damsyik ini. Pertamanya cerita Ibn Battutah tentang Ibn Taymiyah. Imam Taqiyuddin Ibn Taymiyah yang terkenal dengan penulisan tafsir Al-Quran, meninggal pada 1328 Masihi, di mana beliau merupakan salah seorang ulama yang dihormati di situ dan sentiasa memberikan peringatan kepada para jemaah masjid dan mereka yang berada di bandar itu. Dan pada satu ketika Ibn Battutah menceritakan bagaimana beliau sempat untuk mendengar khutbah Jumaat di mimbar beliau, di mimbar Al-Imam, dan kemudian beliau Imam Ibn Taymiyah telah mengeluarkan suatu kenyataan yang menyebabkan hadirin dan hadirat marah, iaitu beliau menyatakan bahawa sesungguhnya Allah turun ke langit dunia sebagaimana aku sedang turun, dan maka beliau pun turun daripada tangga mimbar itu ke satu anak tangga yang bawah. Jadi hadirin jemaah semuanya bangun dan kemudian memegang dan memukul Syekh Ibn Taymiyah ini, dan maka jatuhlah penutup kepala sutera yang dipakai oleh beliau. Jadi peristiwa ini telah membawa kepada beliau dipenjarakan dan akhirnya meninggal di sana. Dan sewaktu perbicaraan dijalankan, Amir yang bertanggungjawab pada waktu itu telah menyenaraikan fakta-fakta ataupun hujah-hujah yang telah dibuat oleh Syekh Ibn Taymiyah ini. Antaranya ialah 3 kali menjatuhkan talak 3. Menjatuhkan talak 3 itu adalah sama dengan 1 talak sahaja kepada isteri, sedangkan yang diterima pakai pada waktu itulah 1 talak ialah jatuh satunya talak, dan diceraikan lagi jatuh 2 talak, dan jika sekiranya ditalak 3 maka ia sudah habis talaknya itu 3 sekaligus. Namun pendapat ini telah diberikan oleh Ibn Taymiyah yang menyebabkan marah masyarakat pada waktu itulah. Dan seterusnya orang bermusafir yang berniat ingin menziarahi makam Rasulullah SAW itu tidak boleh mengkasarkan sembahyang. Dan beberapa pendapat ataupun hujah beliau lagi lah yang tidak diterima pada waktu itu dan menimbulkan kemarahan lah. Menarik juga untuk disebutkan di sini bahawa dakwaan Ibn Battutah itu yang mengatakan beliau berada di dalam masjid sewaktu sembahyang Jumaat itu dipertikaikan oleh mereka yang membaca, yang mentahqiqkan kitab beliau itu, kerana beliau telah masuk ke Damsyik pada bulan September tahun 1326, dan Syekh Ibn Taymiyah telah dipenjarakan pada bulan Ogos 1326. Jadi ketidak konsisten, data yang tidak konsisten ini tidak dapat dijelaskan dengan baiklah, sama ada oleh mereka yang baca kemudiannya ataupun tidak dihuraikan dengan baik jugalah oleh Ibn Battutah. Walau bagaimanapun tak apalah, itu sedikit sebanyak data sejarah yang sebenarnya berlaku dalam mana-mana pengkajian sejarah. Ada sedikit sebanyak fakta-fakta yang dilihat agak tidak konsisten. Walau bagaimanapun cerita itu selagi boleh diterima pakai dan dicatatkan juga oleh periwayat yang lain, maka ia boleh diterima lah. Seterusnya suka saya untuk ceritakan tentang wabak taun besar ataupun dipanggil Maut Hitam, ataupun dalam bahasa Inggerisnya Black Death. Black Death ini ataupun nama yang masyhur lagi ialah
dipanggil the Great Bubonic Plague, iaitu wabak penyakit yang berasal daripada Asia Tengah, kawasan Turkmenistan, Kyrgyzstan, Kazakhstan, Tajikistan, bla bla, Uzbekistan, itu yang merupakan bekas jajahan Soviet Union dulu. Jadi daripada sini ia tersebar ke dunia sebelah Eropah, dan meliputi kawasan sebelum Eropah itu, dan ia disebabkan oleh kutu, fleas. Jadi kutu ini berada di dalam badan binatang-binatang yang kotor, seperti tikus, dan kemudian apabila tikus ini ataupun binatang yang mempunyai kutu ini pergi kepada makanan, bijirin, makanan asasi rakyat pada waktu itu, gandum dan sebagainya, maka ia merebak kepada manusia. Dan dicatatkan bahawasanya mereka yang mendapat penyakit ini akan ditumbuhi biji-biji yang putih di bawah ketiak ataupun di peha ataupun di celah kemaluan, dan terdapat juga yang anggota badan, tangan yang gangren ataupun yang menjadi hitam begitu. Dan dalam tempoh 2 hingga 7 hari mangsa akan meninggal dunia kerana bakteria ini yang dinamakan Yersinia pestis ini akan menyerang aliran darah ataupun perjalanan darah itu, dan menyerang juga sistem respiratory. Jadi kesannya adalah fatal. Jadi dicatatkan bahawa kematian yang menimpa rakyat di Mesir pada waktu itu sehari angka kematian itu boleh sampai kepada 24,000 kematian satu hari. Manakala di Syria keadaannya lebih ringan, iaitu sebanyak 2,000 kematian sehari. Jadi ini adalah pandemik yang sangat besar, yang tak dapat ditandingi lagi setakat ini, wabak ini, dari segi angka kematiannya itu. Di mana di Eropah klimaks ataupun kemuncak kepada teruknya wabak ini di Eropah ialah pada tahun 1347 hingga 1351 Masihi, di mana ia telah membunuh 30% sehingga 60% daripada populasi orang Eropah pada waktu itu. Jadi dikaitkan plague ini ataupun wabak ini dengan tidak adanya budaya hygiene yang bagus pada waktu itu. Jalanan dan tempat-tempat awam itu tidak bersih, dan diceritakan jugalah bagaimana ia memudahkan merebaknya wabak yang begitu menakutkan inilah. Jadi Ibnu Battuta ada menceritakan tentang perkara ini yang berlaku di Damsyik pada tahun 749 Hijrah. Tetapi fokus ataupun penegasan Ibnu Battuta ialah bagaimana ritual secara spiritual rohaniah ini yang dibuat oleh Amir dan Gubernur pada waktu itu. Mereka meminta disebutkan nama Naib Sultan, iaitu Arghun Shah pada waktu itu telah meminta semua penduduk Damsyik berpuasa 3 hari berturut-turut, dan kemudian tidak memasak makanan di pasar-pasar. Dan pada malamnya mereka bersolat, berzikir, bermunajat dan berdoa. Selepas subuh mereka beramai-ramai pergi ke Masjid Al-Aqdam. Jadi semua penganut agama lain pun turut sama, membawa kitab suci masing-masing, membawa anak isteri masing-masing. Mereka menangis, berdoa kepada Tuhan agar dihentikan daripada wabak ini, dihentikan kematian-kematian yang begitu dahsyat itu.
Dan kemudian pada waktu sembahyang Jumaat, mereka berpuasa Selasa, Rabu, Khamis. Jadi hari Jumaat itu ialah hari mereka sembahyang Jumaat beramai-ramai, dan diminta doa kepada Allah SWT agar menghentikanlah wabak itu. Dan dicatatkan oleh Ibnu Battuta yang doa mereka diterima oleh Allah SWT, di mana jumlah kematian di Damsyik berkaitan dengan wabak taun besar ini hanyalah 10% daripada tempat-tempat lain yang berdekatan. Jadi tentu saja saya ingin mengaitkan perkara ini dengan apa yang kita hadapi sekarang ini. Rupa-rupanya wabak yang terjadi dalam dunia hari ini bermula dengan waktu ataupun masa yang boleh dicatatkan dalam sejarah dengan baik. Sudah 5 ataupun 6 kali wabak yang telah menimpa seluruh dunia. Pandemik. Pandemik ni maksudnya wabak penyakit yang bermula daripada satu daerah itu, kemudian dia keluar daripada daerahnya itu dan tersebar ke daerah-daerah yang lain walaupun jauh daripada tempat bermulanya itu. Jadi ia sudah menjadi penyakit yang yang menjangkiti hampir milion ataupun jutaan umat manusia di seluruh dunia, across the globe. Contohnya yang wabak yang kita ceritakan tadi ini yang paling teruk dalam sejarah. Kematian, death toll, kematian yang dicatatkan ialah antara 75 sehingga 200 juta pada waktu itu. Jadi mungkin kita boleh bandingkan dengan COVID-19 kita sekarang ini, tidaklah seteruk itu fatality ataupun kematian itu. Tetapi mungkin juga disebabkan oleh advancement dalam perubatan, dalam penjagaan kesihatan, dalam penerimaan maklumat dengan cepat. Jadi mungkin pada waktu itu kekurangan-kekurangan ini menambah kepada terjadinya kematian-kematian yang betul besar itu tadi. Dan dicatatkan bahawa umat manusia di Eropah itu mengambil masa yang agak lama untuk menyeimbangkan kembali ataupun mendapatkan kembali populasi yang mereka hilang sebanyak 30% itu. Hadirin dan hadirat yang saya muliakan, selepas daripada Damsyik ini, Ibnu Battuta itu telah pergi mengerjakan ibadat haji yang pertama, dan beliau berada di situ selama beberapa tahun lah. Saya telah sebutkan ikhtisar yang pertama ialah 7 tahun. Jadi tahun 1325 beliau berangkat dari Tanjah. 1326 itu di Syria, dan beliau telah mengerjakan ibadat haji 2-3 kali dalam tempoh 7 tahun ini, di mana daripada Makkah itu, daripada Syria, beliau pergi mengerjakan ibadat haji, kemudian berada di sana sekejap, kemudian pergi ke Yaman, dan kemudian pergi ke Baghdad, pergi ke Shiraz, bandar Shiraz tu Iran sekarang ni lah, dalam daerah itu, dan kemudian pergi mengerjakan ibadat haji semula, dan kemudian turun ke Somalia dan Swahili. Dan apa yang menarik lah, saya ambil secara ringkas, ialah sewaktu tempoh 7 tahun yang disebut yang pertama ini, apa yang menarik yang beliau dapati daripada bandar di sebelah Afrika itu, di sebelah Mogadishu itu, ialah nama-nama rajanya, dan cara-cara hidup masyarakatnya yang berbeza, dan ada yang bersamaan dengan negeri kelahiran beliau di Maghribi itu. Dan diceritakan juga pokok-pokok ataupun buah-buah pinang, buah-buah kelapa yang dipanggil kacang, dan menarik diceritakan dengan jelas dan terperinci. Mungkin kita akan sebutkan dalam sambungan untuk siri 5. Terima kasih.